Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bahawa Tanah Reserve Melayu adalah satu daripada 7 perkara termaktub dalam wasiat Raja-Raja Melayu yang dimeterai dengan British pada 5 hari bulan 8 1957. Pengkhususan Tanah Reserve Melayu termaktub dalam perkara 892 dan 3 Perlembagaan Persekutuan. Keluasan Tanah Reserve Melayu hendaklah sekurang-kurangnya 6,455,069.9 hektar keseluruhannya sebagai persetujuan dengan British sebelum merdeka, sebelum pembentukan Perlembagaan Persekutuan pada 31 hari bulan 8 1957. Kemudian Perlembagaan Persekutuan diperkenal sebagai Perlembagaan Malaysia di Hari Malaysia pada 16 hari bulan 9 1963. Mengikut laporan Juru Audit Negara 2013, keluasan Tanah Reserve Melayu yang dilakar hanyalah 4.9 juta hektar atau 31.66% daripada jumlah keluasan negara, iaitu 12.92 juta hektar. Namun begitu, keluasan Tanah Reserve Melayu seluruh negara sekarang hanya tinggal 12% sahaja. Sesuatu yang amat mengecewa dan mengejutkan kita bangsa Melayu. Tanah Reserve Melayu telah diwujudkan sebelum merdeka lagi oleh penjajah British melalui Enactment Reserve Melayu pada tahun 1913. Ia disemak semula dan diganti dengan Enactment Reserve Melayu pada tahun 1933. Pada tahun 1935, ia disemak lagi dan diterbitkan semula sebagai Enactment Tanah Melayu NMB Bab 142 dan diguna pakai hingga ke hari ini. Namun begitu, sehingga ke hari ini terlalu luas tanah-tanah Reserve Melayu telah dibatalkan statusnya oleh bangsa Melayu sendiri. Kepentingan diri oleh pemimpin Melayu yang mungkin menjurus kepada rasuah telah dan mula berusaha melupus Tanah Reserve Melayu yang berada di kawasan-kawasan strategik masa kini. Contohnya kawasan transit quarters Kuantan Pahang dahulu dan kini Kampung Baru Kuala Lumpur. Kita perlu sedar pembatalan pelupusan Tanah Reserve Melayu yang tidak boleh diberi kepada bangsa lain merupakan pembuangan hak dan keistimewaan orang Melayu yang dilakukan oleh bangsa Melayu sendiri, bukan oleh bangsa lain. Mereka seharusnya menambah, bukannya melupus atau membatalkan status Reserve Melayu itu.
Mereka sepatutnya mempertahankan hak, bukan seolah-olah menafikan hak. Perbuatan ini, jika difikirkan secara mendalam, adalah perbuatan pengkhianat bangsa dan lebih zalim dari penjajah. Jika dahulu telinga kita dipantak, disumbat dengan kata-kata penjajah datang ke tanah Melayu untuk merampas, mengambil kekayaan, tetapi kini kekayaan negara dijajah, dirampas oleh kroni-kroni dan bangsa sendiri yang mempunyai agenda. Apa yang diketahui hari ini, hanya Kelantan sahaja tidak membatal kawasan reserve Melayu. Malah negeri Cik Siti Wan Kembang ini telah menambah keluasan kawasan reserve Melayu. Pada tahun 2018 sahaja, ia mempunyai keluasan 1,308,686.97 hektar atau 86.62% dari keluasan negeri seluas 1,510,868.72 hektar. Enakmen Tanah Kelantan menampakkan kepada kita bahawa bangsa Melayu di negeri ini sejak dahulu lagi memandang kepada keperluan anak bangsa di akan datang. Pemilikan tanah atau rumah hanya dibenar kepada bangsa Melayu yang lahir di Kelantan atau seseorang yang ibu atau bapa mereka bangsa Melayu yang lahir di Kelantan. Pemilikan juga hanya dibenar kepada bangsa Melayu yang tidak lahir di Kelantan tetapi menetap di Kelantan selama 15 tahun. Mengikut perkara 104 Enakmen Tanah Kelantan. Bagi mereka yang bukan anak atau keturunan Kelantan, mereka mestilah mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Kita amat berbangga dengan pemimpin Melayu negeri ini. Walaupun ada kalangan yang memperkatakan negeri ini tiada kemajuan. Sebenarnya, ia menerap penilaian dan kemajuan tahun demi tahun dari segi lain yang kurang dimiliki oleh negeri lain. Ia masih dan tetap dengan kehidupan dan peninggalan warisan sejarah, perkampungan dan kehidupan harmoni di kalangan masyarakat yang kurang dimiliki oleh negeri lain. Enakmen Reserve Melayu Terengganu awal boleh dibanggakan kerana hanya tanah-tanah dalam kawasan bandar dan pekan saja boleh diisytihar sebagai Reserve Melayu. Namun begitu, setelah peralihan kerajaan berlaku, Enakmen Reserve Melayu awal telah dipinda pada tahun 2015 dan 2016. Kerakusan, penyelewengan dan rasuah setelah peralihan mengakibatkan hingga kini tanah Reserve Melayu Terengganu hanya tinggal 0.003%, iaitu seluas lebih kurang 118.22 hektar sahaja dari 1,295 juta hektar keluasan negeri. Ia
terlalu kecil jika dibanding dengan jumlah 95% penduduk bangsa Melayu negeri ini. Saudara-saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang budiman, kekurangan kawasan reserve Melayu seluruh negara secara menyeluruh disebabkan pemimpin Melayu melanggar kehendak Perlembagaan Perkara 89(3) yang meminta diganti sepenuhnya dengan kawasan-kawasan yang sama nilai dan diisytihar segera. Tanpa gantian, pembatalan adalah tidak sah. Seharusnya tindakan yang perlu dilakukan ialah pembatalan dan penggantian diluluskan serentak pada tarikh dan waktu yang sama. Terdapat suara yang mengatakan kawasan yang diambil dibatalkan status itu perlu dibangunkan. Timbul tanda tanya di fikiran kita, apakah pembangunan itu tidak boleh diwujudkan di kawasan lain? Tidakkah kita perhatikan bahawa pembangunan yang dimaksudkan itu sebenarnya menghalau bangsa Melayu keluar dari kawasan pembangunan, menempatkan mereka di kawasan yang belum membangun di luar bandar, seolah-olah bangsa Melayu tidak sesuai tinggal di bandar. Kita ingin bertanya kepada suara sumbang itu, mengapa pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dapat dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya walaupun wujud suara-suara sumbang di belakang cadangan awalnya. Dan sekarang kita mengetahui bahawa pusat pentadbiran Indonesia di Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kenapa lokasi-lokasi penting ini boleh dan dapat dipindahkan? Kenapa pula pembangunan tidak boleh dibuat di tempat lain tanpa menjejaskan hak dan kepentingan bangsa Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.